Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Danish bin Linod bernombor metrik 276772. Saya selaku Ketua Kumpulan dan ahli kumpulan yang lain akan membincangkan matlamat makroekonomi iaitu faktor ketidakseimbangan ekonomi di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafi bin Muhammad, nombor metrik 276470, pelajar Universiti Utara Malaysia. Kumpulan kami akan membincangkan isu mengenai makroekonomi di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Rafi bin Bashir, nombor metrik 276767. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhaliza binti Syamsuddin bernombor metrik 276704. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Safarida binti Mat Zagni Elias Mat Dahlan, nombor metrik 276781. Ketidakseimbangan ekonomi bergantung kepada kadar permintaan dan juga penawaran aktiviti dalam pasaran ekonomi. Tiga prinsip utama iaitu pengeluaran, pengagihan dan juga penggunaan. Pentingnya kita mengkaji ekonomi makro ini supaya lebih memahami trend semasa dan juga analisis yang akan membantu dalam pertumbuhan ekonomi negara kita. Andaian ketidakseimbangan sosioekonomi disebabkan isu pembangunan, dasar kerajaan, kesan sejarah dan juga faktor kesihatan. Melihat kepada isu pembangunan, menurut sumber Jabatan Perangkaan Malaysia 2016, terdapat jurang pendapatan isi rumah di 5 buah negeri termiskin iaitu Kedah, Perlis, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Dasar kerajaan pula sepatutnya memberi fokus kepada isu pembangunan. Sebagai contoh, dasar wawasan kemakmuran negara bersama iaitu 2021 ke 2030. Pendidikan. Terdapat dua sebab andaian ketidakseimbangan ekonomi terhadap pendidikan iaitu kemahiran dan kepentingan vokasional. Menurut Mazli Malik 2020, tahap pendidikan rakyat Malaysia masih berada pada tahap sederhana. Oleh yang demikian, beliau telah mengambil inisiatif dengan menubuhkan sebuah pertubuhan bukan kerajaan atau gerakan khas untuk golongan yang tercicir di dalam pendidikan. Manakala bagi kepentingan vokasional pula, kerjaya vokasional itu selaras dengan keperluan industri 4.0 yang menjanjikan perkembangan kerjaya tanpa had dengan sumber yang luas berbanding yang lain. Andaian ketidakseimbangan ekonomi Malaysia dari sudut kesihatan. Hal ini kita dapat lihat kurangnya penekanan dari aspek penjagaan kesihatan. Peralatan yang tidak lengkap dan canggih menyebabkan purata pertumbuhan di Malaysia berkurang dan mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi di Malaysia. Dalam kajian ini, kami telah mengenal pasti beberapa kesan terhadap makroekonomi Malaysia iaitu adil dan andaian pada kemakmuran negara. Rancangan yang digariskan akan menempatkan negara pada landasan yang kuat untuk mencapai tujuan kebebasan, keadilan, keharmonian, keamanan dan kemakmuran di dalam negara. Rancangan yang baik dapat mendorong ekonomi ke arah yang lebih efektif, seperti keterlibatan sektor swasta dalam ekonomi dan segala dasar korporat dapat dikuatkan untuk mendorong pelaburan yang menguntungkan, khususnya pada negara. Pada tahun 1970, hampir separuh isi rumah di Malaysia hidup di bawah garis kemiskinan nasional, sekaligus memberi impak yang jelas kepada kemakmuran sesebuah negara. Politik memainkan peranan yang amat penting dalam meningkatkan ekonomi sesebuah negara. Ketidakstabilan politik akan menggugat keyakinan para pelabur untuk datang melabur ke negara. Para ekonomi berpendapat, kesan negatif daripada kekalutan politik adalah akan menggugat keyakinan para pelabur dan juga peniaga tempatan. Tambahan pula, Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan dasar ekonomi terbuka dan amat bergantung kepada perdagangan antarabangsa dan juga pelaburan asing. Kesimpulannya, mana-mana program yang baik untuk ekonomi negara perlulah diteruskan dan juga ditambah baik jika diperlukan.
Prestasi ekonomi akan menurun jika tampuk pemerintahan yang baru itu akan mengubah arah tuju pemulihan dan juga pembaharuan ekonomi. Pengangguran semakin mapan sekiranya kadar pengangguran semakin rendah. Erti kata lain, sumber tenaga buruh yang tidak dapat digunakan dengan cekap akibat pengurangan aktiviti ekonomi. Kemungkinan ini disebabkan oleh penutupan ekonomi sementara, disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 dan juga pertumbuhan perlahan yang dipacu oleh sektor swasta. Analisis ketidakseimbangan ekonomi Malaysia dari sudut inflasi. Kenaikan harga secara menyeluruh dan terus-menerus boleh mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi. Kadar inflasi yang tinggi akan meningkatkan kos hidup rakyat dan ini akan mengurangkan taraf hidup mereka. Bagi individu dan golongan B40 akan mengurangkan pendapatan isi rumah dan akan terus menjadi mangsa berikutan dengan ketidaksamaan dalam ekonomi negara. Kemiskinan. Analisis kemungkinan ketidakseimbangan ekonomi terhadap kemiskinan adalah disebabkan oleh jurang pendapatan dan kelompok miskin bandar. Mengikut data dari Jabatan Perangkaan Malaysia menyatakan perbezaan antara purata pendapatan bulanan T20 berbanding B40 telah meningkat 5 kali ganda. Selain itu, Bank Dunia turut melaporkan cabaran utama dihadapi ekonomi sepanjang pandemik COVID-19 ialah muncul kumpulan miskin baharu iaitu miskin bandar. Dengan itu, kerajaan telah mengenal pasti golongan miskin bandar supaya bantuan sampai kepada mereka. Jenayah. Jenayah terbahagi kepada dua, iaitu indeks jenayah dan juga kelemahan integriti. Okey, bagi indeks jenayah, Malaysia telah menggariskan beberapa sebab berlakunya jenayah, iaitu berjawatan sebagai ketua syarikat, tekanan daripada pasangan dan juga aspek rasionalisasi. Sebagai contoh, sekiranya pihak atasan memberikan ganjaran kepada kawan rapat ataupun saudara mara terdekat, pihak bawahan juga akan mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh orang atasan. Perkara ini dilakukan bertujuan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih mewah daripada sebelumnya. Kelemahan integriti. Kepincangan pemikiran sesegelintir pemimpin menggunakan kuasa yang ada untuk kepentingan peribadi. Selalunya perkara ini akan terjadi di dalam golongan orang yang berjawatan tinggi. Perkara ini adalah disebabkan kurangnya nilai integriti dalam diri dan juga pelibatan entiti luar menyebabkan kesukaran bagi pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan. Pergi kepada analisis kemungkinan iaitu kejatuhan ringgit Malaysia, kejatuhan nilainya. Turun naiknya ringgit berbanding dolar US ketika ini sangat dipengaruhi oleh faktor seperti harga minyak mentah dunia. Sudah tentu. Menurut Nur Zahidi alias tahun 2020, jatuhan harga minyak telah memberi impak terhadap pergerakan ringgit di mana ia bergantung kepada beberapa lama tempoh penurunan harga minyak. Faktor aktiviti spekulasi oleh para pedagang mata wang asing seperti yang berlaku pada tahun 1997 telah memberi kesan yang sangat negatif kepada ekonomi Asia, termasuklah Malaysia. Hakikatnya ketidakadilan kuasa besar ekonomi dunia terhadap negara-negara seperti Malaysia dalam tentukan nilai mata wang yang ada pada hari ini tidak disandarkan pada sebarang harga komoditi. Kita pergi kepada cadangan untuk menyemak semula keadaan KDNK di negara. Pada tahun 2021, Malaysia mengekalkan sasaran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK antara 6.5% hingga 3.5%. Menurut Zafrul Abdul Aziz, pada tahun 2021, sasaran inflasi Malaysia ialah berada pada 6% pada 2020 dan 5.4% pada tahun 2021. Manakala kepuncupan keluaran dalam negara kasar sebanyak 3.4% pada satu keempat tahun 2020 telah melambatkan negara mendapatkan status ekonomi berpendapatan tinggi. Cadangan
penambahbaikan ekonomi Malaysia dari segi mengukuhkan mata wang ringgit. Salah satu caranya mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dan mengambil pekerja tempatan. Ianya dapat menjimatkan 60 bilion setahun sekaligus dapat mengawal aliran ringgit. Pertumbuhan ekonomi diterajui oleh inovasi seperti memajukan bidang penyelidikan saintifik dan mengekalkan bakat yang mencukupi bagi mewujudkan idea yang bernas dan mencipta kualiti kehidupan semasa. Merasionalisasi peranan kerajaan dalam perniagaan. Yang pertama sekali adalah Public-Private Partnership, iaitu PPP. Satu bentuk kerjasama di antara sektor swasta dan juga sektor awam, di mana bisnes diwujudkan untuk membiayai dan diuruskan oleh sektor swasta sebagai satu pakej yang merangkumi pembinaan, pengurusan, penyelenggaraan, pembaikan dan pergantian aset sektor awam. Yang kedua adalah penswastaan dan juga PPP. Ekonomi Malaysia banyak bergantung kepada penggunaan dari sektor swasta. Peranan JLC pula adalah tertumpu kepada bidang yang membantu merancangkan sektor swasta. Pada masa yang sama, JLC akan mengurangkan penglibatan dalam bidang yang tidak meningkatkan nilai. Cadangan bagi penambahbaikan dalam ketidakseimbangan ekonomi ialah membentuk ekonomi yang diteraju oleh sektor swasta. Terdapat dua cadangan iaitu keterlibatan sektor swasta dan sektor perkhidmatan. Syarikat swasta sering menghadapi peningkatan peraturan dan ini menyekat potensi pertumbuhan. Oleh itu, kerajaan telah mengambil inisiatif dengan menubuhkan pemuda iaitu pasukan petugas khas untuk memudahkan perniagaan. Secara keseluruhannya, ekonomi Malaysia masih berada pada tahap sederhana tuan kesan ekonomi COVID-19, di mana Malaysia masih perlu membuat rancangan kesan untuk meningkatkan kualitas ekonomi seperti sekarang. Namun ini perlu dibantu oleh setiap rakyat untuk menyokong kerajaan ke arah yang positif dan mempunyai jaringan ekonomi yang baik serta menguntungkan baik untuk rakyat dan negara khususnya. Dan untuk menjaga usaha ini perlulah bincang bersama agar keputusan dan hasil membuat kejayaan ekonomi di Malaysia. Sekian, terima kasih.